Audio Jungle. Zaman sekarang tidak lagi soal kempen, soal jentera, soal apa sangat. Dia soal persepsi yang dimainkan secara digital. Lebih daripada 70% pengundi sekarang mendapat berita mengenai politik ini daripada media sosial. Daripada Facebook terutamanya. Twitter tu ada tapi tak sebanyak Facebook. Dalam pilihan raya negeri Johor baru ini, bila dibandingkan belanja oleh BN dan PN berbanding belanja oleh calon-calon Pakatan Harapan, bila saya kata belanja tu, maksudnya berapa yang dibayar kepada Facebook untuk menghantar mesej dan juga kandungan kita kepada pengundi. Bezanya 10, nisbahnya 10 kepada 1. Maksudnya kita belanja RM1, UMNO Barisan Nasional PN belanja RM10. Itu masa tu saja, tak campur masa-masa lain. Sebab itu saudara-saudari, kita bermula dalam 10 tahun yang lepas, yang mana gelanggang maya ini kita menang. Kita yang menang dan membuka gelanggang maklumat maya 10 tahun yang lepas. Menjelang masuk pilihan raya umum ke 2018 yang ke-14 baru ni, kita yang betul-betul berada di depan dalam maya. Kalau ada Facebook Live, kita boleh sampai 50,000, 60,000 orang menonton secara live. Saya ingat kadang-kadang video saya dalam seminggu, tontonan 1 juta tu mainan saja. Kita kalah, bukan kalah, sayur dalam tempoh 1-2 tahun yang lepas. Sayur. Saya mula nampak macam ada benda tak kena dekat PRN Johor bila saya tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi ucapan, ada 5,000 orang tengok. Sebab dia bukan seorang pemidato yang hebat. Dia pemidato biasa je. Tapi ada 5,000 orang tengok. Saya tengok pula grand finale yang Pakatan Harapan buat. Saya rasa 1,000 lebih ya. Sedangkan grand finale yang Pakatan Harapan buat tu 3 parti gabungan, 1,000 orang lebih. Maknanya kita sudah tewas di gelanggang maklumat yang paling utama. Ini gelanggang maklumat yang kita terokai. Jadi nak tak nak, kita kena terima hakikat bahawa medan pertempuran untuk PRU akan datang bukan lagi soal ceramah sangat ke apa, bukan. Dia sebenarnya soal maya di media sosial. Dan soal maya ini maknanya kita perlukan bayar kepada Facebook, kita kena target, kita kena tengok pengundi macam ini, dia suka maklumat macam ini, maka kita kena bayar Facebook untuk hantar maklumat itu kepada mereka. Lebih banyak kita kena buat kandungan, dan kandungan maya ini bukannya dapat percuma. Kita perlukan kumpulan yang membangunkan kandungan ini. Kita perlukan digital marketer yang betul-betul tengok data. Operasi ini bukan lagi cerita main-main dekat Facebook macam kita biasa buat. Dia perlukan operasi yang tersusun. Jangan suruh aku bagi duit aku semua. Tak ada dah semua. Kan? Jadi saya memang tak ada duit sangat sekarang. Memang tak ada lah pun kan. Jadi sebab itu saudara-saudari kalau pergi ke laman Ayuh Malaysia, saudara-saudari akan tengok nombor akaun Ayuh Malaysia Sendirian Berhad. Saudara-saudari dulu membantu kita untuk memenangi pilihan raya umum 2018. Rakyat Malaysia menyumbang sehingga 8 juta ringgit. Yang itulah yang kita biayai calon-calon. Dari segi digital marketing yang kita bayar kepada Facebook, yang kita buat bahan kempen, yang kita bayar deposit, yang kita bagi duit poket, daripada 8 juta yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Kalau kita boleh dapat 8 juta, insyaAllah menang pilihan raya lah. Tapi saya rasa rakyat Malaysia pun sekarang mungkin bosan, rasa macam suam-suam kuku lagi. Tapi mana yang dengar, mana yang dapat maklumat, saya mohon supaya
mula bagi sumbangan RM10, RM20. Memang tak, orang tak bagi banyak dulu. Orang bagi RM5, RM10 je sebenarnya. Tapi setiap seorang daripada kita, kalau kita sumbangkan RM5, RM10, RM50, jangan bagi kat saya, bagi dekat Ayuh Malaysia. Itu bukan bank account saya tu. Itu memang Ayuh Malaysia punya bank account. Kerana kita perlukan untuk gerakkan kempen, terutamanya kempen maya secepat mungkin, kerana kita ketinggalan di media sosial. Jadi itu 3 perkara. Kalau tak dapat, saya akan ungkit dan ungkit dan ungkit lagi sampai kita dapat. Tapi insyaAllah daripada minggu akan datang dan minggu akan datang, kita akan tumpu. Najib tak tidur malam dah sebab dia tahu memang saya minggu depan aku tembak lah kan. Sekarang dia duduk panik seminggu dah ni kan. Mana yang kita tumpu kat Najib, kita tumpu kat Najib. Orang kata, kenapalah kamu sibuk sangat dengan Najib semua ni? Bukan apa, dia membodohkan orang. Orang yang cuba membodohkan orang ni memang kena tembak kan. Jadi Najib tu memang kita akan selesaikan. Tapi pada masa yang sama juga, insya-Allah kita tumpukan kepada 5 perkara tadi. Macam mana nak selesaikan soal kelangsungan makanan, soal peluang pekerjaan yang baik, soal guna tenaga supaya kita tidak membazir bayar elektrik, sedangkan kita boleh kurangkan kos yang ditanggung oleh rakyat tiap-tiap bulan. Soal macam mana nak membina rumah dan mewujudkan peluang pekerjaan yang nilai tinggi supaya kita boleh buat rumah yang mampu milik kalau kita pakai IBS dan juga kalau kita pakai modular. Dan juga macam mana kita nak mendemokrasikan pendidikan supaya tak ada lagi dah orang kena tanggung hutang puluh-puluh ribu, ratus ribu keluar universiti jual burger. Kita tak nak dah semua tu. Jadi kita akan tumpukan kepada itu. Saya main peranan saya, sahabat-sahabat yang lain main peranan. Saya minta semua yang menonton, yang mendengar, kita semua juga main peranan. Kita pernah buat. Jangan bimbang kalau BN rasa dia kuat, dia hebat, biar kat dia. Kita pernah buat semua ini. Kita pernah berjaya dalam keadaan orang langsung tak percaya kita boleh menang 2018. Dalam keadaan Najib rasa dia cukup hebat masa itu. Maksud orang tak yakin pun kalau ada pertandingan 3 penjuru, kita tak hilang deposit. Kita menang, saudara-saudari. Maksudnya, 1 jam aku cakap, baru sekali je tepuk. Ini yang dalam dewan ni, tengah orang bagi ucapan nak kasih semangat, baru sekali tepuk. Kat luar tak tahu lah macam mana kan. Tapi kita pernah buat semua ni. Jadi insya-Allah, walaupun kita mula dengan langkah kecil, kalau kita konsisten seperti sebelum ini, rakyat akan sambut. Tumpu kepada yang ini, teruskan, insya-Allah 2-3 bulan akan datang mungkin kita akan dapat merasakan. Dan paling kurang kalau kita berjaya, kalaupun kita tak boleh berjaya ubah pandangan penyokong-penyokong parti lain, matlamat kita ialah untuk meningkatkan kadar keluar mengundi supaya dia melepasi 70% dalam pilihan raya umum akan datang. Kalau kita berjaya buat yang itu, saya tak rasa BN boleh menang besar ataupun mungkin tak boleh menang pun. Jadi dengan itu, kita memang tak ada gimmick lancar ke apa. Lancar kita minta duit saja, sila bagi duit. InsyaAllah kita akan ketemu lagi lepas ini. Seperti biasa kita gerakkan sesi penerangan. Lori tak lori tu nanti saya fikir dulu. Kalau aku rasa macam bos saya macam kalau boleh tak nak lah naik lori lagi, cukup lah naik lori sekali kan. Beca tak boleh, aku berat. Tapi kita akan tengok dengan pandangan bahawa pilihan raya umum akan berlaku dalam 2-3 bulan daripada sekarang. Jadi kita tumpu sukarelawan rakyat biasa. Dan saya takkan jerit Ayuh Malaysia macam Cincong buat. Itu dia buat tak apa, saya takkan buat. Jadi saya hanya nak tutup dengan ucap terima kasih banyak-banyak yang hadir jauh. Balik jangan lupa basuh tangan. Pastikan SOP baik-baik. Yang balik, yang ada keluarga, sila mandi.
sebelum tidur ya. Sebab kita bila berjumpa dengan orang ni risiko SOP risiko COVID lebih tinggi. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi. Ingat 3 benda. Pertama, kongsi maklumat. Yang kedua, daftar sukarelawan. Download dari Sista daripada ayuhmalaysia.org. Dan yang ketiga, tolong bagi 10, 20, 30 ringgit. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Sese Nandri Vanakam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.